warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hajar Rashidah yang di-Ketua PIBG SK Taman Bukit Indah Iskandar Puteri. Terima kasih untuk sedikit perkongsian mengenai PDPR pada hari ini. Sedia maklum, akibat penularan wabak COVID-19 yang semakin mengembangkan, sesi pembelajaran di sekolah ketika ini telah pun ditangguhkan. Jadi bagi memastikan PDPC diteruskan agar murid-murid tidak ketinggalan, KPM telah mengarahkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR sama ada secara offline maupun online. Di SK Taman Bukit Indah, PDPR dilaksanakan dalam pelbagai kaedah. Yang pertamanya melalui penggunaan Microsoft Teams secara live, di mana wujudnya interaksi antara guru-guru dan murid-murid yang telah banyak membantu murid-murid untuk lebih memahami sesuatu subjek itu, terutamanya dalam pembelajaran serta penerangan terhadap topik-topik yang baru dan juga kaedah-kaedah yang tertentu. Tidak ketinggalan juga pembelajaran secara fun learning turut dilaksanakan, iaitu e-permainan melalui quiz-quiz dan juga animasi-animasi tertentu, dan ianya juga turut dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Namun begitu, akibat kekurangan penyediaan peranti dan juga akses capaian internet yang tidak sesuai, keadaan ini menyebabkan segelintir murid-murid menghadapi masalah dalam pelaksanaan PDPR. Justeru pihak sekolah dan guru-guru khususnya mengambil inisiatif pelaksanaan pembelajaran secara offline melalui edaran modul-modul latihan, lembaran kerja, rakaman dan juga tugasan dalam talian. Namun ianya perlulah kerjasama daripada ibu bapa untuk memantau dan memastikan anak-anak sentiasa diberikan latihan dan lembaran kerja yang disediakan oleh guru-guru. Sedikit perkongsian, di SK Taman Bukit Indah ini guru-guru turut membuat rakaman video bagi penerangan sesuatu subjek yang dilakukan di studio rakaman di sekolah ini juga. Jadi, murid-murid akan dapat melihat ulang tayang video berkenaan dengan lebih jelas di samping seritan animasi-animasi yang menarik. Dan apa yang menariknya di studio di sekolah ini, selain ianya melibatkan salah satu kaedah penerangan dalam PDPR, ia turut melibatkan pelaksanaan aktiviti ko-akademik melalui pertandingan dalam talian yang secara langsungnya telah mengetekankan bakat dan kreativiti bukan sahaja di kalangan murid-murid, malahan di kalangan guru-guru. Penggunaan studio ini juga merupakan salah satu platform dalam penyiaran webinar, informasi serta apa jua perkongsian yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah pada masa kini secara amnya dan di SK Taman Bukit Indah khususnya. Dan untuk makluman semua, studio ini juga telah banyak membantu dalam meningkatkan pelaksanaan PDPR di sekolah ini. Kerjasama dan sokongan dari pihak PIBG dan juga ibu bapa juga membantu dalam penyediaan studio ini untuk merealisasikan pendidikan ke arah ICT. Murid-murid juga boleh mengikuti PDPR di portal pendidikan yang disediakan oleh KPM di siaran televisyen dan juga melalui pelantar pembelajaran yang lain seperti Cikgu Tube, Edu Web TV, Delima dan sebagainya. Dan bagi pihak PIBG dan juga ibu bapa, saya amat berbangga dengan pencapaian PDPR murid-murid di sekolah ini dan amat berterima kasih kepada pihak sekolah, khususnya kepada guru-guru dan juga KPM kerana sentiasa memastikan pengurusan PDPR ini berjaya dilaksanakan secara optimum di semua peringkat sekolah bagi melahirkan murid-murid yang seimbang, holistik dan juga menyeluruh. Dan kepada semua guru-guru, teruskan usaha murni anda dan kami di pihak ibu bapa sangat-sangat menyokong guru-guru semua. Sekali lagi, tahniah, syabas dan terima kasih kepada guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah memberikan saya sedikit ruang dan peluang untuk memberikan sedikit pandangan dan perspektif kami sebagai wakil ibu bapa
berkenaan pengendalian proses pengajaran dan pembelajaran di rumah yang telah dilakukan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ini. Seperti yang sudah sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ini telah melanda seluruh dunia, di mana semua sektor-sektor telah terkesan dengan amat serius sekali. Sektor pendidikan juga tidak terkecuali daripada mendapat implikasinya, di mana semua sekolah-sekolah telah ditutup untuk para pelajar untuk mendapatkan pengajian secara formal. Berikutan itu juga syukur saya sebagai ibu bapa kerana pihak yang berwajib, pihak warga pendidikan, telah memberikan satu jalan penyelesaian yang terbaik dalam mengendalikan proses pendidikan secara berterusan agar tidak mendapat satu halangan di mana-mana, iaitu dengan proses pengajaran dan pendidikan yang telah dilakukan di rumah atau lebih dikenali sebagai pendidikan online atau pendidikan secara maya. Sebenarnya proses pembelajaran di rumah ini telah lama dilakukan sebelum adanya pandemik ini, cuma pada waktu ini penggunaannya sudah amat diperlukan oleh semua. Sebagai ibu bapa, proses ini hendaklah disokong dengan penuh agar pelakuan dapat dilaksanakan dengan jayanya di semua peringkat. Ibu bapa berperanan secara tidak langsung juga sebagai tenaga pengajar di rumah yang akan dapat mendisiplinkan pelajar-pelajar untuk mengikuti kelas-kelas secara online ini. Pelbagai inisiatif dan juga kemudahan telah dilakukan oleh pihak yang berwajib, sama ada menyediakan pelantar-pelantar digital yang baru seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan juga EduWeb TV. Ini telah dilaksanakan dengan baik dan juga telah digerakkan untuk semua peringkat. Harapan kami agar proses PDBR ini akan terus diperkasakan. Ia memerlukan disiplin murid yang tinggi serta dorongan dan juga sokongan kepada para guru dan juga ibu bapa. Antaranya penghadiran perkakasan yang optimum, penyediaan input-input pembelajaran yang terbaik dan juga persediaan persekitaran ruang rumah yang kondusif. Di samping juga penyediaan capaian internet yang pantas dan juga perkakasan yang lain yang menyokong proses PDBR ini. Semoga dengan ini para murid, ibu bapa dan juga pendidik akan menjadikan satu budaya dan amalan yang baru yang berterusan selaras dengan cara dan pemrosesan pembelajaran yang lebih berinovasi dan berinovatif. Sekian, terima kasih. Now I'm going to share with you some of the problems faced by teachers when conducting online session. Basically in Bukit Indah we don't really have much problem because this is an urban area, so everybody's supposed to have access to internet and also with Microsoft Teams. But there is a few problems, and number one is the preparation of materials. So when we talk about material preparation, we need to prepare the materials before we conduct the online session with the classroom. So what we have been doing is we have been using live worksheets, we have been using Kahoot, quizzes and etc. However, to make sure that everything fits the syllabus, that is going to take a lot of time. Next problem is none other than assessment. Like we really have problem to assess students. We need to discover the new ways to assess them based on the syllabus and also their credibilities. And this is quite time consuming and something new for us to learn. Yep. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya nak kongsikan beberapa masalah yang mungkin dihadapi ketika pembelajaran secara online. Antaranya adalah ketidakcapaian kepada akses internet, yang mungkin kebanyakan masalah ini tidak dihadapi oleh guru tetapi dihadapi oleh murid. Kedua berkaitan dengan capaian internet adalah dari sudut peralatan ataupun device, yang mana murid tidak dapat mengakses internet kerana sumber internet utama mereka adalah telefon bimbit semata-mata, yang mana telefon bimbit ini digunakan ibu bapa pergi ke kerja.